Assalamualaikum dan salam hormat. Saya Abang Muaz di Abang Abdul Samad bersama anda dalam Berita Pagi Sarawak edisi Rabu 9 Disember. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak (SPANS) akan beroperasi di pejabat baharu di Hikmah Exchange tahun hadapan. Mengumumkan perkara tersebut, Ketua Menteri Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping berkata kerajaan negeri bersetuju menempatkan Suruhanjaya tersebut di tingkat 16 dan 17 di bangunan pintar tersebut. Hikmah Exchange dijangka siap dalam tempoh suku ketiga tahun hadapan. Tan Sri Abang Johari melancarkan sambutan 60 tahun perubahan SPANS di Dewan Undangan Negeri di Kuching. Dalam ucapannya, beliau memaklumkan pendigitalan sistem pentadbiran penjawat awam negeri berubah seiring perubahan zaman. Mereka perlu mengutamakan integriti dalam melaksanakan tanggungjawab dan amanah sebagai ejen penggerak kerajaan. Ia selaras visi menjadikan Sarawak sebuah negeri maju menjelang 2030. Tan Sri Abang Johari turut melancarkan 2 buah buku terbitan SPANS. Penubuhan Sovereign Wealth Fund bagi mengukuhkan kewangan masa hadapan Sarawak seperti yang disenaraikan dalam Manifesto Gabungan Parti Sarawak GPS adalah serupa seperti yang dilaksanakan oleh kerajaan Singapura dan Norway. Ketua Menteri Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping berkata Sarawak telah memulakan kajian berkenaan penubuhan dana itu melalui penglibatan pakar antarabangsa. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari bagaimanapun berkata perkara tersebut masih memerlukan penerokaan lebih mendalam termasuk dari segi peraturan penubuhannya. Katanya penubuhan dana berkenaan berkemungkinan besar menggunakan kaedah pemaksimuman modal. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada sidang media selepas pelancaran Manifesto GPS di Kuching malam tadi. Terdahulu dalam ucapan pelancaran Manifesto GPS, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari memberitahu 34 perkara berkenaan termasuk menjamin kestabilan dan autonomi Sarawak, menjamin hak kesaksamaan yang inklusif untuk semua rakyat Sarawak, mempertahan dan membela hak-hak Sarawak mengikut Perlembagaan Persekutuan, Perjanjian Malaysia 1963, Perlembagaan Negeri Sarawak dan Undang-Undang Negeri Sarawak selain menjadikan Sarawak maju dan berpendapatan tinggi menjelang 2030. 34 manifesto GPS ini adalah sangat komprehensif yang akan memperjuangkan hak Sarawak, menjamin hak rakyat, menjaga kebajikan rakyat dan membangunkan masa depan Sarawak. Selepas pelancaran tersebut, beliau kemudiannya menyerahkan manifesto kepada 4 wakil parti komponen GPS. Sejak semalam, calon gabungan Parti Sarawak GPS bagi kawasan Tupung, Fazrudin Abdul Rahman, rancak memuatnai aktiviti kempennya. Beliau turut meluangkan masa menunaikan solat berjemaah bersama penduduk kampung di kawasan berkenaan. Fazrudin menyuarakan komitmennya untuk membawa kesejahteraan kepada penduduk kawasan Tupung. Beliau berdepan perlawanan 3 penjuru pada PRU kali ini dengan Ahmad Nazib Johari dari Parti Keadilan Rakyat PKR dan Chan Hong Yen dari Parti Bumi Kenyalang PBK. Sementara itu, calon GPS bagi kawasan Pantai Damai Datuk Dr. Abdul Rahman melalui Facebooknya turut memaparkan kunjungan beliau ke Dewan Serbaguna Kampung Pulau Hilir bagi meninjau program outreach pemberian vaksin klinik kesihatan Tanah Putih. Dr. Abdul Rahman menghadapi perlawanan 1 lawan 1 dengan Mahmud Sabli dari Parti Sarawak Bersatu. Aplikasi Sarawak Pay kini dikenali sebagai SP Global. Penjenamaan semula aplikasi e-wallet ini selari dengan fungsinya sebagai pembayaran tanpa tunai di luar negara yang menerima transaksi Union Pay. Penggunaan Union Pay yang dihubungkan dengan SP Global akan memudahkan rakyat Sarawak khasnya yang berada di luar negara untuk melakukan transaksi pembelian. Sarawak Pay mempunyai lintusan ke seluruh dunia, Eropah, termasuk England, di North America dan di Asia, di China, India, Hong Kong, Korea. Inisiatif ekonomi digital oleh kerajaan negeri ini berjaya memberi manfaat kepada hampir 500,000 pengguna termasuk lebih 70,000 peniaga di negeri ini.
SP Global, inisiatif kerajaan untuk rakyat. Rakyat Sarawak yang menggunakan telefon mudah alih diingatkan untuk segera beralih kepada perkhidmatan 4G. Ini memandangkan rangkaian 3G akan tamat sepenuhnya hujung bulan ini. Pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM Sarawak, Adiman Ajam berkata, penamatan rangkaian 3G ini bagi mempertingkatkan liputan rangkaian 4G beroperasi secara optimum dengan kelajuan lebih tinggi. Beliau menjelaskan rasionalisasi penghentian rangkaian itu dilaksanakan dalam 3 fasa di bawah inisiatif Pelan Jalinan Digital Negara Jendela yang akan memberi liputan yang lebih lancar dan berkualiti. Adiman ditemui di RTM Kuching. Beliau menambah pihak SKMM menerusi penggiat industri telah memperkenalkan beberapa inisiatif untuk memacu penggunaan 4G termasuk pakej peranti keluarga Malaysia dan pakej remaja keluarga Malaysia. Setakat September lalu, 1.2 juta pelanggan di Sarawak telah beralih kepada rangkaian 4G. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPD NHEP Cawangan Bintulu mengambil pendekatan melaksanakan skim Harga Maksimum Keluarga Malaysia SHMKM sebagai langkah untuk menstabilkan harga barangan keperluan. Pada masa yang sama, ia juga memastikan bekalan sentiasa ada dalam pasaran. Ketua Cawangan KPD NHEP Bintulu, Nazari Hassan dalam kenyataan berkata, SHMKM berkuat kuasa pada 7 Disember hingga 31 Disember. Ia melibatkan kawalan harga seperti ayam, telur ayam dan beberapa jenis sayur-sayuran seperti kacang panjang, cili merah, tomato, sawi hijau, kobis bulat import dan timun. Sebanyak 7 pasar raya dan pasar mini di sekitar Bintulu telah diperiksa dan mendapati peniaga menyambut baik skim tersebut dengan meletakkan tanda harga berwarna merah jambu ke atas setiap barang yang disenaraikan. KPD NHEP Bintulu turut memberi peringatan kepada semua peniaga agar mematuhi peraturan-peraturan di bawah skim berkenaan dan sekiranya didapati bersalah, boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Kes baharu harian COVID-19 di Sarawak terus menunjukkan tren penurunan. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN dalam kenyataan media hariannya berkata sebanyak 55 kes dilaporkan semalam berbanding 71 pada Selasa lepas. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes COVID-19 di negeri ini meningkat kepada 251,411. Daripada 55 kes baru semalam, hanya 2 daripadanya merupakan kategori klinikal 5, iaitu melibatkan jangkitan paru-paru dan memerlukan ventilator. Sebanyak 16 daerah yang merekodkan kes semalam, iaitu 19 di Kuching, 5 masing-masingnya di Bintulu dan Limbang, selain Miri dan Sibu melaporkan 4 kes masing-masingnya. Manakala 3 kes direkodkan di daerah Lunduk serta 2 kes masing-masingnya di Serian, Bauk, Sri Aman, Dalat dan Kanawit. Daerah Semarahan, Lawas, Kapit, Beluru dan Subis pula masing-masingnya mempunyai 1 kes. JPBN turut memaklumkan 1 kes kematian dilaporkan semalam melibatkan seorang warga emas lelaki berumur 87 tahun yang mempunyai latar belakang penyakit tekanan darah tinggi dan penyakit jantung. Lelaki berkenaan meninggal dunia pada 4 Disember lepas di Hospital Limbang. Sekian berita pagi Sarawak edisi 9 Disember. Terus patuh SOP bagi mengurang risiko penularan virus COVID-19 dengan sentiasa memakai pelitup muka dan jaga jarak fizikal meskipun dalam tempoh kempen PRU Dun Sarawak. #KamitMilih. Yang sahih di berita RTM. Assalamualaikum dan salam hormat.